1 juta bekalan antiviral Tamiflu diluluskan. Tiada kecederaan serius, Kento Momota bakal dibenar keluar wad. Assalamualaikum, salam sayangi Malaysiaku. Berita wilayah edisi Isnin 13 Januari bersama-sama saya Nurlela Muhammad Nur. Untuk lintas langsung negeri, kita mulakan dengan lintas langsung dari Sabah bersama penyampainya Emran Azmi Rosli dengan tumpuan tentunya sekitar kempen pilihan raya kecil Kimanis. Lintas langsung diteruskan ke Istana Seri Menanti Negeri Sembilan. Rakan setugas Azlina Kamarudin akan berkongsi mengenai sekitar persiapan sempena Hari Kepeteraan ke-72 yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir. Selepas itu bersama Abdullah Mahyudin di Pulau Pinang yang akan membawakan paparan menarik mengenai air sarbat. Dan akhir sekali, fokus dari Sarawak berkisar mengenai amaran waspada dan air pasang besar. Kita bersama Bumawin di RTM Kuching. Terus setia bersama-sama Berita Wilayah. Satu pelajar dan seorang guru di Melaka disahkan dijangkiti influenza A. Setakat ini tiada sekolah ditutup. Pengarah Pendidikan Negeri Dr. Muhammad Azam Ahmad mengesahkan seorang guru berusia 33 tahun dari Sekolah Kebangsaan Air Molek kini dikuarantin. Keseluruhannya berdasarkan laporan hari Jumaat sehingga hari Isnin ini pukul 9 pagi seramai 31 orang murid yang telah terlibat dan disahkan mengidap wabak influenza A ini di Melaka. Jadi daripada 31 orang ini dia melibatkan tiga PPD yang ada di Melaka, iaitu kalau kita lihat di bawah PPD Melaka Tengah sebanyak 10 buah sekolah yang terlibat dan di bawah PPD Alor Gajah sebanyak 4 buah sekolah yang terlibat dan Jasin sebanyak 3 buah sekolah yang terlibat. Kalau kita lihat pecahan murid yang terlibat berdasarkan PPD, iaitu kalau di bawah PPD Melaka Tengah seramai 22 orang murid yang terlibat dan di bawah PPD Alor Gajah seramai 5 orang murid yang terlibat dan Jasin seramai 4 orang murid yang terlibat. Jadi untuk makluman semua di peringkat Jabatan Pendidikan Melaka bersama-sama dengan PPD sedang memantau dengan serius wabak influenza A yang kita lihat telah menular ke sekolah-sekolah di negeri Melaka. Walau bagaimanapun belum ada lagi sekolah-sekolah ditutup, kerana penutupan sekolah ini kita akan bergantung kepada keputusan dan nasihat yang dikeluarkan oleh Jabatan Kesihatan negeri Melaka. Sementara itu juga saya sebutkan di sini, itu seorang cikgu kita, itu seorang guru perempuan dari SK Air Molek berusia 33 tahun juga telah disahkan mengidap wabak influenza A. Menurut beliau, sebahagian daripada murid yang dijangkiti influenza A masih berada di hospital dan sebahagian lagi dikuarantin di rumah masing-masing. Terbaru tambahan 1 juta bekalan ubat influenza Tamiflu untuk kegunaan 100,000 pesakit daripada pembekal alternatif sudah diluluskan kerajaan. Langkah itu bagi mengatasi masalah kekurangan bekalan ubat yang dihadapi di fasiliti kesihatan swasta. Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan KKM, Dr. Ramli Zainal berkata, kelulusan khas kepada pembekal alternatif itu diberikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Pembekal alternatif itu merupakan tambahan daripada 5 syarikat pembekal berdaftar sedia ada. Kita memberi kelulusan untuk import within the same day. 88% of the application kita beri kelulusan. Same day. So in other words, a private clinic needs to apply to us if they want to get from the alternative supplier.
Beliau memaklumkannya dalam sidang media selepas Majlis Amanat Tahun Baru 2020 bersama Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad di Putrajaya. Pada masa sama, Datuk Seri Dr. Zulkifli menyifatkan masalah kekurangan stok Tamiflu di fasiliti swasta adalah sementara ekoran permintaan yang mendadak dan beliau memberi jaminan masalah akan diselesaikan. Dalam pada itu, di Kedah, 2 guru antara 20 individu yang dipercayai dijangkiti influenza A. Namun, ia hanya jangkitan pernafasan biasa dan kedua-duanya telah dibenarkan pulang selepas menerima rawatan. Menurut Exco Kesihatan Negeri, Dato' Dr. Ismail Saleh, 4 daerah iaitu Kota Star, Bandar Baru, Kuala Muda dan Kubang Pasu antara kawasan dikenal pasti berlaku jangkitan. Biarpun terdapat pertambahan pesakit, namun ia tidak serius dan terkawal. Jabatan Kesihatan turut melakukan pemantauan dan tiada sekolah ditutup. Kita tidak melakukan apa-apa notifikasi sebab influenza kita melakukan notifikasi bila ada berlaku jangkitan dalam kluster ataupun jangkitan wabak. Jadi kalau 1-2 kes macam tu dan tidak kluster dan tidak wabak, kita tidak melakukan notifikasi. Cuma setiap tahun pada akhir tahun selalu kes akan bertambah berbanding dengan di tengah-tengah tahun. Sebabnya adalah pergerakan manusia, cuti sekolah dan seumpamanya menyebabkan lebih senang cuaca, menyebabkan lebih senang untuk virus itu merebak. Di Johor, kes influenza terkawal dan tidak membimbangkan. Exco Pendidikan, Kesihatan dan Sumber Manusia Aminul Huda Hassan berkata, laporan awal mengenai 89 pelajar sekolah yang disyaki terkena virus influenza itu tidak serius dan hanya diberikan rawatan sebagai pesakit luar. Menurut Aminul Huda, tindakan awal yang dijalankan Jabatan Kesihatan Negeri ialah dengan memastikan bekalan antiviral bagi merawat penyakit berkenaan mencukupi. Beliau turut mengulas mengenai kes influenza yang melibatkan murid darjah 1 di Johor Bahru. Ikut laporan menyatakan katanya ada yang kritikal, mengikut laporan daripada pakar yang doktor pakar yang menyiasat ataupun yang berkaitan, ia melibatkan pelbagai masalah pada pesakit yang berkenaan, bukan kerana influenza itu saja. Jadi itu jadi luar daripada bidang ataupun daripada isu jangkitan influenza. Beliau yang ditemui dalam sidang media di Pejabat Kesihatan Negeri di Johor Bahru memaklumkan akan mengadakan pertemuan bersama pihak Jabatan Pendidikan Negeri bagi mendapatkan laporan mengenai kes influenza di sekolah. Dalam usaha membendung penularan virus influenza yang melanda negara ketika ini, Melaka akan memperketat kawalan di pintu-pintu masuk sempadan negeri itu. Ketua Menteri Adli Zahari berkata, langkah yang dijalankan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan. Setakat ini, ujian saringan dan pemantauan kesihatan hanya dijalankan terhadap pelancong asing yang masuk melalui Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Kota Laksmana. Kita akan melihat kerana faktor-faktor maklumat tentang influenza ini kebanyakannya datang daripada pelancong daripada China. Jadi kalau kita lihat pintu masuk kita, kebanyakannya pelancong daripada China ini menggunakan KLIA dan saya yakin saringan itu telah dilaksanakan di KLIA. Adapun kalau kita lihat kebanyakannya, kalau kita tengok cruise kebanyakannya pelancong-pelancong daripada Turki dan juga daripada Amerika Latin termasuk Eropah. Jadi dalam masa yang sama, saya fikir kita di peringkat kerajaan negeri akan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dan juga jabatan-jabatan berkaitan berhubung dengan saringan influenza ini. Beliau menyambut 2,000 pelancong kapal persiaran di Jeti Marina Melaka, Kota Laksmana, Melaka. Dalam pada itu, Adli berkata, kerajaan negeri juga akan bekerjasama dengan KKM untuk membuat hebahan maklumat berkenaan klinik-klinik swasta sekitar negeri itu yang membekalkan vaksin influenza. Vaksin berkenaan boleh diperoleh berdasarkan nasihat dan rujukan doktor.
bersua kembali. Kesemua mangsa termasuk pemain nombor 1 dunia Kento Momota yang kini dirawat di Hospital Putrajaya susulan kemalangan pagi tadi dijangka dibenarkan keluar dari wad dalam masa terdekat. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata ia berikutan hasil imbasan CT dan beberapa pemeriksaan lain mendapati tiada kecederaan serius dialami mangsa. Mereka mengharapkan akan dapat discharge dalam waktu yang terdekat kerana tidak ada yang sustain anything. Semua yang kita fahamkan, investigation, CT scan dan sebagainya, tidak ada no major injury, also laceration dan semua itu adalah satu yang kita jangka pada bahagian bahagian muka, pada kaki, shin dan tidak ada yang sustain any spinal injury dan sebagainya. Beliau memaklumkannya selepas melawat mangsa di Hospital Putrajaya. Turut hadir bekas penaung BAM Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Dalam kemalangan yang berlaku di kilometer 13.7 Lebuhraya Maju Expressway Max pagi tadi itu, pemandu van Bevan Nageswarau, seorang rakyat tempatan yang berusia 24 tahun, bagaimanapun maut di lokasi kejadian. Penolong pengarah operasi bomba Selangor, Hafizam Muhammad Nur menjelaskan, van yang membawa pemain badminton itu dipercayai dalam perjalanan menuju ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA Sepang, Selangor sebelum melanggar belakang sebuah lori. Bagaimanapun, Momota bersama dua lagi rakan senegara, pembantu jurulatih Hirayama Yu dan pegawai fisioterapi Marimoto Arkifumi dan seorang pemain England William Thomas cedera ringan. Insiden berlaku kira-kira pukul 4.50 pagi berhampiran Seredang. Kes dirujuk mengikut Seksyen 41/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Momota muncul juara Malaysia Masters selepas menewaskan pemain Denmark Victor Axelsen 24-22, 21-11 di pentas final di Axiata Arena Bukit Jalil. Sementara itu, Presiden BAM Datuk Seri Norza Zakaria yang melawat mangsa di Hospital Putrajaya berkata Momota hanya mengalami kecederaan ringan di bahagian hidung dan muka. Kalau kita lihat Momota hidung dan juga dari segi cheekbone dia, walau bagaimanapun the small fracture in the nasal and the cheekbone is a minor line fracture yang buat masa ini doktor mengatakan tidak perlu intervention. Keadaan beliau stabil dan beliau berada dalam keadaan sedar. Sementara itu, BAM mengesahkan kenderaan yang digunakan ketika kejadian merupakan kenderaan syarikat yang dilantik untuk Kejohanan Malaysia Masters 2020. Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang turut meluangkan masa melawat pemain badminton terbabit menyifatkan kes tersebut sebagai tragik kerana melibatkan pemain dunia. We are monitoring very closely, and as the Minister of Youth and Sports, will give full support and commitment to ensure that all four will get the best of treatment. The doctors are well trained and they've done a great job. We thank them for their great service, and we'll ensure that we monitor the situation very closely to ensure that the four individuals, including Momota, will get the best of treatment from us. Syed Saddiq turut mengingatkan orang ramai supaya menghentikan penyebaran berita palsu yang mengatakan pemain nombor 1 dunia itu kini kritikal. Suspek yang menikam seorang kanak-kanak perempuan 5 tahun hingga parah di Kampung Kedah Cik Bema, Sungai Petani Kedah direman seminggu bermula hari ini. Perintah reman dikeluarkan penolong pendaftar Mahkamah Sungai Petani Muhammad Alif Abdul Aziz pagi tadi. Dalam kejadian 3 petang semalam, mangsa sedang berbaring di bahagian ruang tamu rumah bersama ibu dan kakaknya. Suspek berusia 27 tahun itu secara tiba-tiba meluru masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur yang tidak berkunci dan terus menikam bahagian kiri perut mangsa menggunakan sebilah pisau sebelum melarikan diri.
Ketua Polis Daerah Kuala Muda, ACP Azli Abu Shah berkata, suspek ditahan di rumahnya terletak kira-kira 50 meter dari rumah mangsa. Pisau yang digunakan dalam kejadian itu ditemui di kawasan semak hadapan rumah suspek. Hasil siasatan awal, suspek dipercayai berada di bawah pengaruh dadah telah mengamuk pada malam sebelum kejadian. Kes disiasat di bawah Seksyen 326 Kanun Keseksaan. Mangsa sedang dirawat di hospital Sultan Abdul Halim dilaporkan stabil. Perbicaraan kes dakwaan mengubah laporan audit akhir 1MDB terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO 1MDB Arul Kanda Kandasamy bersambung semula hari ini. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dimaklumkan bahawa saksi tidak tahu siapa bertanggungjawab membocorkan draft laporan akhir itu sebelum dicetak dan diserahkan kepada jawatan kuasa kira-kira Parlimen PAC. Saksi ketujuh, Sakdatul Nafisah Bashir Ahmad yang merupakan bekas pengarah Jabatan Audit Negara memberitahu ini kerana terdapat 8 salinan asal laporan itu diedarkan kepada individu terlibat. Pada Februari 2016, beliau menghantar satu salinan draft laporan audit 1MDB kepada Ketua Setiausaha Sulit kepada Datuk Seri Najib, Datuk Syukri Muhammad Saleh. Dia selaku Ketua Pasukan Khas yang menjalankan audit pada 1MDB menghantar laporan itu apabila diarahkan oleh Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Buang. Pada 20 Februari 2016, Sakdatul Nafisah mengarahkan pegawainya Suraya Adnan mencetak draft laporan audit akhir tersebut dari soft copy. Selepas dicetak, salinan itu dimasukkan dalam sampul surat dengan dimeterai sebagai rahsia olehnya sebelum dihantar kepada Datuk Syukri. Bagaimanapun, pada 22 Februari, Sakdatul Nafisah dimaklumkan Tan Sri Amrin bahawa bekas Ketua Audit Negara itu diarahkan berjumpa Datuk Seri Najib. Dalam perjumpaan bersama tertuduh, Datuk Seri Najib kemudiannya bertanya kepada Tan Sri Amrin mengenai isu berbangkit mengenai laporan audit terbabit. Tan Sri Amrin kemudiannya memberitahu Datuk Seri Najib terdapat dua versi laporan berbeza. Sakdatul Nafisah dan pasukannya kemudian diarahkan untuk hadir dalam satu mesyuarat dipengerusikan bekas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Ali Hamzah pada 24 Februari. Saksi berkata dalam mesyuarat itu, Tan Sri Ali telah mengarahkan pegawai dari Kementerian Keuangan diperbadankan MKD selepas dua versi laporan berbeza dibangkitkan. Perbicaraan bersambung petang ini. Seorang bekas ahli lembaga pengarah Yayasan Pengurusan Ilmu berdepan 3 pertuduhan pecah amanah yang melibatkan nilai tunai berjumlah RM178,049 milik yayasan. Tertuduh mengaku tidak bersalah terhadap kesemua pertuduhan yang dilakukan 2 tahun lalu. Pertuduhan dibaca di hadapan Hakim Mahkamah Session Kuala Lumpur, Azura Alwi. Tertuduh didakwa melakukan bayaran sebanyak RM150,000 dari dana yayasan ke akaun sendiri. Dia juga menggunakan sebahagian lagi wang tersebut untuk pembelian cerut. Sejumlah lagi dana berjumlah RM25,000 dibayar bagi pihak syarikat milik isterinya sebagai bayaran membeli peralatan memasak dengan menggunakan 5 cek. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan bagi setiap pertuduhan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM100,000 dengan seorang penjamin serta perlu melaporkan diri ke Pejabat SPRM Kuala Lumpur pada minggu pertama setiap bulan. Sebutan semula kes ditetapkan pada 13 Februari hadapan. Unit khas Tiger Platoon Pasukan Gerakan ARM PGA yang diwujudkan sejak 2 minggu lalu berjaya mengurangkan jenayah rentas sempadan di sepanjang Sungai Golok ke tahap maksimum. Pegawai Pemerintah Batalion 7 PGA, Superintendent Azhari Nusi mengakui kewujudan unit itu telah memberi nilai tambah kepada usaha mengekang pelbagai kegiatan menyalahi undang-undang di kawasan sempadan. Disertai 43 pegawai dan anggota gabungan daripada Batalion 7, 8 dan 9. Kumpulan itu bertanggungjawab membuat rondaan jalan kaki RJK di kawasan Ops Wawasan Kelantan. Setiap hari, 13 anggota termasuk seorang pegawai yang lengkap bersenjata bertugas secara bergilir-gilir menjalankan RJK membabitkan jarak 10 hingga 15 kilometer.
Dengan adanya unit Tiger Platoon buat ronda jalan kaki ini, kita tengok mendatangkan keguguran di kalangan penduduk. Kita ronda kita selain daripada itu, kita akan jejak ke sana tengok-tengok tempat-tempat berlaku penyerupan di kawasan-kawasan. Kita tengok bentuk muka bumi tanah yang tidak rata, berluka tu. Jadi oleh kerana Tiger ni unit yang terpilih lah, unit elit dengan kelengkapan yang serba cukup, saya rasa boleh membantulah. Beliau ditemui media selepas meninjau pelaksanaan operasi RJK di pos Pulau Pasir Mas. RJK dilaksanakan oleh unit khas Tiger Platoon sebagai salah satu alternatif bagi membendung masalah penyeludupan di sepanjang Sungai Golok, kawasan sempadan Malaysia Thailand di Kelantan. Perkembangan pilihan raya kecil Parlimen Kimanis. Seramai 9 orang pengundi awal akan mengundi esok. Mereka terdiri daripada anggota polis yang akan mengundi di bilik gerakan Balai Polis Membakut. Menurut Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Azhar Azizan Harun, dalam satu kenyataan, pusat pengundian awal ini akan dibuka mulai 8 pagi hingga 12 tengah hari. Proses pengundian awal ini akan disaksikan ejen calon serta pemerhati pilihan raya yang dilantik SPR. SPR juga akan menyiarkan proses pengundian ini secara live streaming menerusi Facebook SPR. Jelas Datuk Azhar, semua peti undi bagi pengundian awal ini akan disimpan di lokap IPD Beaufort dan pengiraannya akan dibuat pada hari pengundian Sabtu ini di Pusat Pengiraan Undi Berkelompok iaitu di Pejabat Daerah Beaufort. SPR berharap pengundi menunaikan hak dan tanggungjawab mereka. Baiklah saudara, untuk mengetahui mengenai perkembangan kempen PRK Kimanis yang semakin rancak berjalan, kita ke Kota Kinabalu bersama Imran Azmi Rosli di sana. Silakan Imran. Terima kasih Norela. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Peniaga dan penjajah di sekitar Parlimen Kimanis perlu mengambil peluang mendapatkan khidmat nasihat dan juga menjalankan perniagaan secara teratur walaupun berskala kecil. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan Datuk Dr. Muhammad Hatta Mat Ramli, pihaknya bersedia membimbing ramai usahawan kecil di parlimen itu untuk berjaya. Hasil tinjauan beliau mendapati kebanyakan peniaga masih mengamalkan perniagaan tradisional kecil-kecilan. Datuk Dr. Hatta menjelaskannya kepada pemberita selepas merasmikan bengkel membuat kek dan biskut yang disertai 50 peserta di Mangga Homestay, Kampung Seri Serbang, Bongawan. Datuk Dr. Muhammad Hatta Mat Ramli yakin sasaran Kerajaan Pakatan Harapan untuk melahirkan 250,000 usahawan kecil dan sederhana dalam tempoh 5 tahun akan tercapai. Ia berdasarkan sambutan golongan muda yang menggalakkan terhadap program keusahawanan anjuran pelbagai agensi kementerian itu termasuk program Tekun. Tahun lalu, lebih 50,000 usahawan baru dilahirkan dan jumlah itu dijangka meningkat. Pelajar sekolah yang akan menamatkan pengajian menengah sekitar Parlimen Kimanis harus proaktif meningkatkan potensi diri. Menteri Pelajaran dan Inovasi Sabah, Datuk Dr. Yusof Yaakob pada program kesedaran kerjaya di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bongawan mahu pelajar PK untuk meneroka sistem permohonan dalam talian pekerjaan dan latihan dalam industri minyak dan gas di Sabah, Pomigas. Menurut beliau, Pomigas yang dilancarkan tahun lalu menerima lebih 1,800 permohonan menyasarkan pelajar lepasan sekolah. Portal itu menyalurkan maklumat tepat kepada individu yang berminat kepada kerjaya dalam bidang industri minyak dan gas. Ia juga selaras bagi meningkatkan tenaga kerja di Sabah dan mengurangkan pengangguran. Kerajaan negeri bekerja keras menarik minat pelabur dalam dan luar negara untuk mewujudkan lebih banyak sektor pekerjaan kepada rakyat negeri. Sabah contoh terbaik untuk dijadikan model kepada konteks perpaduan hasil kesepakatan masyarakat berbilang kaum, toleransi agama, sifat bertolak ansur dan menghormati satu sama lain, resepi kejayaan negeri ini untuk kekal aman dan makmur.
Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Haji Abdal berkata keamanan dan keharmonian di negeri ini yang dinikmati di sebalik perbezaan agama dan kebudayaan turut memberikan imej yang baik di mata dunia. Ia sekaligus menarik lebih ramai pelancong datang ke Malaysia. Datuk Haji Muhammad Syafiee berkata demikian dalam ucapan perasmian Karnival Tahun Baharu Cina 2020 anjuran Gabungan Persatuan Cina Sabah dan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di lintasan Dia Soka. Teks ucapannya dibacakan oleh Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Christina Leo. Menurut Datuk Muhammad Syafiee, kepelbagaian sambutan perayaan di Sabah dapat memupuk semangat perpaduan dan sikap toleransi dalam kalangan masyarakat majmuk. Kerajaan negeri turut menyampaikan sumbangan sebanyak RM300,000 kepada Gabungan Persatuan Cina Sabah untuk melaksanakan aktiviti sepanjang tahun Baharu Cina tahun ini. Karnival Tahun Baharu Cina 2020 berlangsung sehingga Rabu ini. Golongan muda perlu meneroka peluang pertanian menggunakan teknologi drone sebagai salah satu kaedah baru. Justru Lembaga Pertubuhan Peladang mencadangkan supaya Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani mengaplikasikan penggunaan drone khusus untuk pertanian. Menurut pengerusinya Dato' Mazlan Aliman, teknologi drone membantu kerja pembersihan sawah padi dan semburan racun. Bagi pihak Lembaga Pertubuhan Peladang, kita akan bincang dengan kementerian supaya mencari mekanisme kita. Supaya kita bukan saja tanah-tanah terbiar yang masih banyak dapat kita pulihkan, tapi yang penting untuk menarik orang muda, kita perlukan teknologi. Beliau menjelaskannya selepas lawatan kerja ke kawasan penanaman padi di Kampung Pimping Membakut dan Kampung Bunai Bengawan. Kementerian Pertanian dan Asas Tani disaran bekerjasama dengan Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Mestek bagi menyelenggara sistem saliran tanaman padi di negeri Sabah. Syabu seberat 17 kg yang disembunyikan di dalam plastik bungkusan teh Cina dirampas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Tawau di pesisir pantai Batu Payung Sabtu lepas. Dadah dianggar bernilai 2.5 juta ringgit itu disyaki untuk diseludup ke negara jiran. Pengarah Zon Maritim Tawau, Kapten Maritim Siva Kumar Vengadassalam berkata 17 bungkusan itu masing-masing seberat 1 kilogram yang ditinggalkan di pesisir pantai berkenaan. Anggota peronda APMF dia ambil balik semua tu, dan apabila kita buat pemeriksaan dan didapati dalam bungkusan tersebut ada ketulan-ketulan yang berwarna putih lot sinar yang disyaki dadah jenis syabu. Dadah jenis syabu, jumlah bungkusan sebanyak 17, iaitu berat lebih kurang dalam 17 kilogram. Katanya ia merupakan rampasan dadah berprofil tinggi terbesar oleh APMM Tawau sejak ditubuhkan pada 2005. Kes akan disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Kota Kinabalu bersih. Semestinya semua daripada kita hendakkan tempat dan suasana kehidupan yang bersih dan cantik. Justru Ahli Parlimen Sepanggar, Datuk Muhammad Aziz Jaman mahu warga Bandaraya Kota Kinabalu juga penduduk sekitar Inanam melaksana dan menyokong pelbagai inisiatif Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK menjayakan kempen KK Bersih. Jaringan kerjasama dan penglibatan awam khususnya golongan belia dan wanita juga dipergiat bagi meningkatkan lagi pemahaman dan kesedaran orang ramai mengenai amalan budaya persekitaran bersih, indah dan sihat. Datuk Muhammad Aziz yang juga Timbalan Menteri Dalam Negeri yakin dengan adanya kerjasama berterusan daripada segenap lapisan masyarakat, segala usaha yang dijalankan oleh pihak berkuasa tempatan akan membawa kejayaan. Ia sekaligus mampu mengukuhkan semangat muhibah dan harmoni dalam masyarakat untuk sama-sama menjayakan setiap program yang dilaksana demi kesejahteraan rakyat. Datuk Muhammad Aziz berucap demikian ketika merasmikan majlis penutupan Fiesta Sepanggar Pekan Inanam di Inanam. Majlis turut dimeriahkan dengan persembahan nyanyian oleh artis terkenal tanah air dan cabutan tiket bertuah.
Sabah Institute of Art SIA kini mengorak langkah memperluas jaringan kerjasama dengan University College Yayasan Sabah UCSF untuk menawarkan program ijazah sekaligus menarik lebih ramai pelajar antarabangsa ke institut itu. Ketika ini SIA mempunyai program di peringkat diploma. Lebih ramai pelajar luar negara diyakini berminat meneruskan pengajian di SIA apabila usaha mewujudkan Jabatan Latihan Antarabangsa dan Pusat Pertukaran Pendidikan dilaksana. Demikian menurut Presiden SIA Dato Dr. Wilson Yong Tong Yong ketika ditemui pemberita RTM dalam Majlis Sabah Institute of Art Chinese New Year and 30th Anniversary Annual Dinner 2020 di Kota Kinabalu. Katanya perbincangan awal sudah dijalankan dan beliau berharap pewujudan jabatan baharu itu dapat dilaksana tahun ini. Datuk Dr. Wilson berkata, SIA turut menyasarkan pelajar luar dari negara Indonesia dan Filipina. Baik saudara, sekian dulu bahan berita wilayah dari Sabah untuk petang ini. Kembali bersama Nurlela di Angkasa Puri. Silakan Nurlela. Baik Imran, terima kasih. Baiklah saudara, seterusnya petang ini kita berlintas langsung pula ke Negeri Sembilan bersama Azlina Kamarudin yang bersiaran di Seri Menanti. Jadi Azlina, boleh Azlina kongsikan mengenai persiapan sempena Hari Keputeraan yang ke-72 yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan iaitu Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir. Jadi Azlina, silakan. Terima kasih. Bukan saja di Istana Seri Menanti ini penuh dengan istiadat khas diraja yang telah pun disusun atur, malah di seluruh Negeri Sembilan telah pun merancang pelbagai acara untuk menyemarakkan lagi suasana sambutan Hari Keputeraan Tuanku Muhriz bersama rakyat jelata. Baik, saya teruskan dengan berita ini. Tuanku Muhriz dimasyhurkan sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang ke-11 pada 29 Disember 2008, 2 hari selepas kemangkatan Yang di-Pertuan Besar sebelum ini yang merupakan ayahanda saudara baginda Tuanku Jaafar, Tuanku Abdul Rahman yang telah menaiki tahta pada April 1967. Wartawan Nur Ashikin Harun mendekati kaki tangan istana tempat baginda bersemayam. Kaki tangan istana selesa dengan kepribadian Tuanku Muhriz yang ramah dan sering bertitah dalam logat Negeri Sembilan. Tuanku Muhriz rajin memenuhi undangan rakyat serta kaki tangan istana dan turun padang menziarahi penduduk memerlukan. Pengalaman yang tak dapat saya lupakan adalah apabila kebawah-duli tuanku mencemaduli ke majlis perkahwinan saya pada 2014. Saya masa tu terasa macam terharu sebab kebawah-duli tuanku sekeluarga sudi berkenan berangkat mencemaduli ke majlis perkahwinan saya. Itulah pengalaman dan kenangan yang amat bernilai dalam hidup saya. Masakan kegemaran tuanku adalah masakan kampung lah. Contohnya daging salai campur rebung ataupun pucuk ubi, ayam rendang campur maman. Favourite tuanku ayam rendang lah dengan daging salai masak lemak. Kenangan manis saya selama berkhidmat di Istana Negeri Sembilan ini adalah mendapat pujian daripada baginda tuanku di atas kerja-kerja yang telah dititah oleh kepada saya, dan segala pengalaman selama saya berkhidmat ini adalah kenangan manis belaka. Adinda Tuanku Muhriz yang amat mulia Tengku N. Dakhlah turut berkongsi kenangan bersama baginda. Paling bermakna sebab dalam konteks peralihan di Negeri Sembilan ialah kuasa melantik adalah kuasa mutlak Datuk-Datuk Undang berempat. Tidak boleh tidak mendapat unsur kejutan terhadap sesiapa juga yang dimasyhurkan. Bolehlah dikatakan itu satu keputusan yang di luar dugaan kami adik-beradik. Jadi pengumuman itu adalah satu-satu detik yang amat bermakna bagi saya secara individu.
prihatin dan berjiwa rakyat. Itulah peribadi kepada Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir. Baginda juga disayangi segenap lapisan rakyat jelata yang hidup makmur di bawah lembayung pemerintahan Tuanku. Di atas tungku buluh diacu, runcing di hulu, riasnya kurang. Didoakan Tuanku kukuh di mercu dari dahulu sampai sekarang. Merafak sembah dan menjunjung kasih. Semoga Allah memberkati pemerintahan Tuanku sempena Hari Keputeraan ke-72. Daulat Tuanku. Pelbagai atur cara telah disusun atur bagi memeriahkan lagi sambutan Hari Keputeraan Tuanku Muhriz. Semoga Tuanku terus memayungi Negeri Sembilan, negeri beradat, negeri berdaulat. Kami menjunjung setinggi-tinggi tahniah kepada Paduka Kekanda dengan penuh harapan serta diiringi doa supaya pemerintahan Kekanda terus diberkati Ilahi, dicurahkan taufik dan hidayahnya hingga dapat memerintah dengan adil dan bijaksana, agar Kekanda tergolong di dalam salah satu golongan hamba yang berhak mendapat naungan Allah di akhirat kelak, iaitu dari kalangan pemerintah yang adil. Happy birthday, Abang. Iaitu Patik ingin merafak sembah dan menjunjung kasih, dan semoga Allah memberkati pemerintahan Kebawah Duli Yang Mulia Tuanku, dan semoga dirahmati dan sentiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala juga, dan rakyat dapat bersama-sama menikmati kesejahteraan di bawah naungan Paduka Tuanku di Negeri Sembilan ini. Patik dan seluruh rakyat jelata mendoakan agar Duli Yang Maha Mulia Tuanku dilimpahi rahmat dan hidayah serta berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sejahtera dan penuh kedaulatan. Begitu juga kata tersemat daripada Patik yang taat setia. Menjunjung kasih Tuanku, ampun Tuanku. Menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir. Dengan hormat dan penuh takzim, Patik bagi pihak warga kerja Jabatan Penyiaran Negeri Sembilan merafak sembah dan menjunjung kasih ucapan tahniah sempena ulang tahun Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku yang ke-72. Patik sekalian mendoakan agar Duli Yang Maha Mulia Tuanku dikurniakan dan dilimpahi rahmat, kemuliaan serta kesihatan yang baik hendaknya. Menjunjung kasih Tuanku. Semoga Allah memanjangkan usia dan memberi berkat kekuatan kepada Tuanku untuk memimpin kami dengan kebijaksanaan dan penuh kasih sayang kepada rakyat. Dirgahayu Kebawah Duli Tuanku. Sekian paparan dari Negeri Sembilan, kembali ke Angkasa Puri. Azlina, terima kasih. Baiklah saudara, lintas langsung diteruskan pula ke RTM Pulau Pinang bersama-sama Abdullah Mahyudin. Jadi Abdullah, kabarnya air Sahabat mendapat permintaan menggalakkan ya ketika cuaca panas di Pulau Pinang ya. Jadi bolehkah kongsikan perinciannya, Abdullah? Ya Nolela, kerana ia dikatakan mengandungi pelbagai ramuan yang boleh menyejukkan badan. Akan saya kongsikan seketika nanti, tetapi sebelum itu Lela, saya mulakan dengan laporan ini terlebih dahulu. Memasuki fasa kedua monsun Timur Laut, keadaan cuaca di Pulau Pinang setakat ini masih lagi pada tahap normal dengan bacaan suhu harian maksimum 34 hingga 35 Celsius. Pengarah Meteorologi Pulau Pinang, Azmi Daud, ketika dihubungi berkata, setakat Khamis lalu 10 hari tidak berlaku hujan di kawasan Bayan Lepas dan 20 hari berturut-turut di kawasan Batuas. Jelas Azmi, Met Malaysia sentiasa bersiap siaga untuk operasi pembenihan awan OPA sekiranya wujud keadaan atmosfera yang sesuai. Namun jelasnya OPA bukanlah satu penyelesaian terbaik semasa musim kering kerana kelembapan udara ketika musim ini rendah dan akan merencatkan usaha OPA. Beliau dalam masa sama menasihatkan orang ramai untuk peka dengan perubahan cuaca dan sentiasa mengikuti perkembangan semasa keadaan cuaca di Met Malaysia. Difahamkan keadaan cuaca panas dan kering ini bermula dari Januari hingga Mac dengan purata hujan kurang dari 150 mm sebulan.
Sementara itu, kerajaan negeri sentiasa bersiap siaga sepanjang peralihan fasa kedua monsun Timur Laut ini. Menurut Esko Kebajikan Masyarakat Penyayang dan Alam Sekitar P. Bun Poh, pihaknya sudah mengarahkan beberapa jabatan di negeri ini, antaranya Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, untuk bertindak pantas sekiranya berlaku sebarang bencana seperti kebakaran luar biasa. Berhati-hati. Kami kena berusaha sebagai satu pasukan jimat ayah, jaga keselamatan, kasar kebakaran semua. Anggota Persatuan Bomba Sukarela semua telah dinasihat untuk standby untuk beberapa bulan ini. Dan pastinya dalam keadaan panas ini akan membuatkan kita terbayang minuman sejuk dan segar. Ais tingkap atau sarbat bukan sahaja dapat menghilangkan rasa dahaga, malah minuman popular itu kaya dengan pelbagai ramuan yang dapat menyejukkan badan. Menurut peniaga ais tingkap Muhammad Helmi, perniagaannya semakin mendapat sambutan memberangsangkan dalam keadaan cuaca panas dan kering ini. Musim panas ni ramai orang datang lah dan peniaga pun dah meningkat lah musim panas. Lagi cuti sekolah lagi. Beroperasi sejak 100 tahun lalu, ais sarbat menjadi pilihan kerana ramuan sihat dan segar seperti biji selasih, isi kelapa, akar sarbat dan banyak lagi. Sementara itu, pengunjung mencari ais sarbat bukan hanya kerana keadaan cuaca semata-mata, tetapi ia antara minuman popular di Pulau Pinang. Memang cari air lah daripada tadi sebenarnya kita cari air. Dah 2 hari ni memang air jadi orang kata benda yang paling selalu kita cari lah. Sebab cuaca memang panas betul kat sini. KL boleh main lagi lah sebab kadang-kadang hujan. Lepas tu kadang-kadang tu boleh main lagi lah. Memang time panas-panas tapi dekat sini macam rasanya tak surut dia punya cuaca dia. Bila malam je dapat rasa dia punya angin-angin dia kan. Bila time-time panas macam ni memanglah sepatutnya dan sewajarnya kita ambil kesempatan untuk rasa ais tingkap belakang kita ni. Memang kena rasa betul tak kisahlah. Kat sini ni memang gemar dengan cendol dia dengan ais-ais ni. So memang amat sesuai lah waktu-waktu panas ni kita perkena ais ni. Paparan itu mengakhiri sumbangan berita dari Pulau Pinang. Kembali bersama Nur Lela di Angkasa Puri. Silakan Lela. Baik Abdullah, terima kasih. Baiklah, seterusnya kita ke RTM Kuching bersama-sama Bumawin. Antara fokus berita Sarawak petang ini, amaran cuaca waspada yang membawa kemungkinan hujan lebat dan air pasang besar di negeri itu. Dan usaha menambah baik perkhidmatan klinik kesihatan terus diberi perhatian. Jadi teruskan Bumawin dengan laporan di sana. Ya betul Lela, amaran cuaca waspada itu telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia bermula hari ini dan esok manakala air pasang besar sehingga Jumaat ini. Sementara penambahbaikan klinik kesihatan Tudan pastikan dapat memberi perkhidmatan terbaik kepada masyarakat. Baik, seterusnya kita ke berita sepenuhnya. Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS siap sedia menghadapi sebarang kemungkinan berikutan hujan lebat berterusan serta air pasang besar yang berlaku di negeri ini. Penolong Kontroler Keselamatan Sungai LSS Leo Nanang berkata, beberapa langkah telah diambil ekoran amaran tersebut. Cuaca amaran waspada peringkat kuning bagi Sarawak bermula hari ini sehingga esok, manakala air pasang besar diramal bermula 9 Januari lalu sehingga Jumaat ini dengan ketinggian sehingga 6.1 meter. Notis Riverine turut dikeluarkan dan dipaparkan di laman web rasmi LSS selain persediaan dari segi keanggotaan dan logistik dengan keseluruhan 9 unit bot serta 20 kenderaan disediakan di setiap pejabat wilayah LSS iaitu di Kuching, Sibu dan Miri. Paras air di baraj Sungai Sarawak juga dikawal rapi dan dipantau sepenuhnya bagi memastikan paras air sentiasa pada paras yang selamat dan terkawal. Kita juga telah mengeluarkan notis berwaspada kepada masyarakat perkapalan, operator bot-bot ekspres, penumpang ekspres, bot-bot laju, termasuk bot-bot milik persendirian, pengguna-pengguna sungai dan juga orang awam agar berwaspada semasa berlayar di sungai. Beliau bersiaran langsung dalam Cerita Pagi Sarawak menerusi saluran 123 My Freeview di tebingan Sungai Kuching.
Sementara itu, di Miri, kawasan Sekolah Kebangsaan SK Sungai Kelabit dinaiki air sehingga 0.9 meter susulan hujan berterusan malam tadi. Bagaimanapun, menurut Ketua Bomba dan Penyelamat Miri, Penguasa Kanan Bomba 1, Lau Poh Kiong, sekolah berkenaan tetap beroperasi seperti biasa. Lau dalam satu kenyataan berkata, laporan yang diterima daripada pihak sekolah mendapati tren air meningkat sejak pukul 8 pagi. 2 unit genset beroperasi di sekolah berkenaan dari antara 8 pagi hingga 8 malam dan sebaliknya. SK Sungai Kelabit mempunyai 13 murid dan 10 kaki tangan. Usaha menambah baik klinik kesihatan Tudan di Miri akan diberi perhatian sewajarnya bagi memberi perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat setempat. Ahli Dewan Undangan Negeri Pujut Dr. Ting Tion Chun berkata, ini kerana klinik berkenaan berperanan penting menyediakan penjagaan kesihatan prima kepada penduduk di sekitar Tudan. Walaupun berdepan pelbagai kekangan dan kekurangan, Dr. Ting berharap kaki tangan kesihatan di klinik berkenaan terus memberi komitmen sebaik mungkin. Beliau berucap pada majlis Neo Destiny 9 anjuran Kelab Rekreasi Kaki Tangan Klinik Kesihatan Tudan di Miri. Pengerusi panel penasihat Klinik Kesihatan Tudan, Marcus Hugo Matu Lejau, yakin dengan sikap dan kerjasama positif, mereka mampu meningkatkan lagi kualiti perkhidmatan sedia ada. Sebarang pandangan maupun isu yang timbul perlu ditangani bersama. Masih banyak kawasan di negeri ini memerlukan kemudahan asas seperti jalan raya, air, elektrik dan jaringan komunikasi. Justru pembangunan luar bandar akan diberi tumpuan ke arah menjadikan Sarawak negeri maju menjelang 2030. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata langkah itu juga dapat menjayakan usaha transformasi sektor pertanian. Pertanian pintar menggunakan teknologi Internet of Things mampu mencapai wawasan menjadikan Sarawak negeri pengeksport makanan utama pada tahun 2030. Datuk Patinggi Abang Johari berucap pada majlis perjumpaan bersama media di Kuching bersebenar 3 tahun beliau memegang tampuk pentadbiran Sarawak. Dalam usaha memantapkan sektor pendidikan, 5 buah sekolah bertaraf antarabangsa yang memberi penekanan kepada pendidikan sains dan teknologi akan ditubuhkan. Selain menjalin kerjasama dengan beberapa buah universiti luar negara seperti Universiti Cambridge dan London School of Economics. Usaha itu dijangka mampu melahirkan lebih ramai anak Sarawak yang berkualiti tinggi, seterusnya menyediakan ruang pekerjaan baharu. Datuk Patinggi Abang Johari turut mengingatkan agar perpaduan sedia ada dipelihara sebagai tunjang utama ke arah membina kemakmuran bersama. Penyertaan wanita dalam kejohanan badminton Majlis Kebajikan dan Sukan anggota-anggota Kerajaan Maksak bahagian Limbang membuktikan penglibatan aktif mereka dalam aktiviti sukan. Sambutan menggalakkan pada kejohanan yang diadakan di Stadium Tertutup Limbang itu turut memaparkan penerimaan mereka terhadap sukan sebagai aktiviti sehat. Residen bahagian Limbang yang juga pengerusi Maksak Limbang, Insinyur Ahmad Deni Ahmad Fauzi, bangga kerana bahagian itu tidak pernah ketinggalan menghantar pasukan wanita menyertai kejohanan Maksak. Ahmad Deni merasmikan kejohanan badminton Maksak bahagian Limbang. Sukan lain yang disertai termasuk sepak takraw, pingpong, futsal dan bola tampar. Dalam pertandingan ini, Persatuan Sukan dan Kebudayaan Perkhidmatan Pendidikan Lawas dan Limbang masing-masing muncul juara dan naib juara. Tempat ketiga dan keempat masing-masing dimenangi Jabatan Kesihatan Limbang dan Lawas. Sebanyak 20 pasukan dari Limbang dan Lawas menyertai kejohanan 3 hari itu. Kumpulan Permata Lawas A dinobatkan sebagai Raja Libas Borneo edisi ketiga bagi kategori lelaki. Kumpulan itu menewaskan Sri Bonggawan pada perlawanan akhir yang berlangsung di Lawas. Sebanyak 41 pasukan sepak takraw dari Kepulauan Borneo termasuk Kalimantan, Indonesia menyertai kejohanan tersebut. Kemenangan itu membolehkan kumpulan pertama Lawas A membawa pulang hadiah wang tunai RM5,000 dan piala. Manakala pasukan Seri Bonggawan muncul naib juara dan pasukan JJCMA di tempat ketiga. Kami telah menjuarai kejohanan Raja Libas Borneo 2020 dan kami berharap pihak penganjur akan dapat meneruskan kejohanan ini untuk edisi yang keempat. Bagi kategori wanita yang jurung kali dipertandingkan, kumpulan pelatih Sukma Sabasi dinobatkan sebagai Puteri Libas Borneo. Kumpulan ini meraih hadiah wang tunai RM2,000 dan piala.
sangat gembira dan bersyukur kerana mendapat gelaran Puteri Libas baru-baru tadi 2020 untuk tahun ini. Julung-julung kalinya diadakan di Lawas Sarawak ini. Naib juara dimenangi pasukan pelatih Sukma Sabah A, manakala tempat ketiga dimenangi bersama pasukan Sukma Sarawak A dan pelatih Sukma Sabah B. Kejohanan ini dilihat berjaya mencapai matlamatnya dalam mengetengahkan sukan tersebut dan akan diteruskan dalam skala lebih besar. Kita merasakan pencapaian kali ini amat memuaskan dan insya-Allah kejohanan ini akan diteruskan setiap tahun dan kita akan melihat bagaimana ianya boleh diperbesarkan, dibuka lagi kepada jemputan ataupun negeri-negeri di luar daripada Borneo. Baik, setakat ini dahulu perkembangan berita dari wilayah dari Sarawak. Kita kembali bersama Dolela di Angkasa Puri. Silakan Lela. Baik, Bu Mawin, terima kasih. Baiklah saudara, untuk itu bagi mengetahui perkembangan cuaca semasa, kita bersama-sama pegawai meteorologi Nur Farha Abdul Halim di sana. Silakan Farha. Assalamualaikum, selamat petang dan salam hormat kepada semua penonton. Masih lagi bersama Map Malaysia untuk perkembangan cuaca pada petang ini. Kita terus kepada paparan imej gambar radar untuk Semenanjung Malaysia. Ribut petir di 1-2 tempat melibatkan bahagian barat negeri Perak, terutamanya di sekitar Larut Matang Selama, Kinta, Manjung dan juga Kerian, serta pedalaman negeri Selangor termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, serta di utara negeri Johor masih lagi berterusan dan dijangkakan akan mula reda menjelang awal malam nanti. Berikutan dengan fenomena cuaca kering yang sedang melanda di negeri-negeri utara Semenanjung Malaysia khususnya, pada hari ini menunjukkan suhu maksimum harian yang telah dicatatkan adalah berada pada paras yang normal dan setakat ini suhu tertinggi telah dicatatkan di stesen meteorologi lapangan terbang Alostar iaitu 34.1 darjah Celsius. Keadaan cuaca kering ini dijangkakan akan berterusan di negeri-negeri utara Semenanjung Malaysia termasuklah di utara negeri Kelantan dan juga utara negeri Terengganu sehingga ke pertengahan Mac 2020. Map Malaysia menasihatkan penduduk setempat agar sentiasa berwaspada, banyakkan minum air dan kurangkan penjimatan air harian anda. Seterusnya kita lihat kepada imej gambar radar untuk Sabah dan Sarawak. Keadaan cuaca lembap tertumpu di bahagian pantai barat Sabah dan juga di bahagian Miri, Limbang serta barat negeri Sarawak, dan keadaan cuaca lembap ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke malam nanti. Map Malaysia masih lagi mengekalkan amaran cuaca peringkat waspada iaitu hujan lebat yang dijangkakan berlaku melibatkan negeri Sarawak termasuklah di bahagian Miri, Limbang dan juga Kapit sehingga 14 Januari 2020. Amaran ini adalah berbahaya kepada kawasan-kawasan yang berkedudukan rendah kerana berpotensi untuk berlakunya banjir. Seterusnya, amaran angin kencang dan laut bergelora yang masih lagi dikekalkan sehingga 15 Januari 2020 melibatkan kategori kedua di kawasan perairan Kondor dan juga di barat laut Reef North serta di kawasan perairan yang melibatkan kawasan yang dilorekkan dengan warna kuning iaitu ketinggian ombak yang boleh mencecah 3.5 meter hingga 4.5 meter bersama kelajuan angin yang mencapai lebih daripada 50 km sejam. Amaran ini adalah berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan termasuklah aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Map Malaysia menasihatkan orang ramai agar sentiasa berwaspada ketika berada di kawasan perairan berkenaan. Sekian saja informasi cuaca untuk petang ini. Seterusnya kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang malam nanti. Saya Farah Halim. Assalamualaikum. Bersua kembali.
Gahnya Langkawi kerana pantainya yang indah dan alam semula jadinya yang memukau. Namun jika pantai yang menjadi daya penarik pelancong tercemar, impaknya langsung kepada kelestarian alam sekaligus menjejaskan industri pelancongan. Oleh itu, aset tersebut dijaga sebaik mungkin dengan pelbagai inisiatif pelbagai pihak termasuk pemain industri. Menggunakan proses bioremediation, pokok semalu air dan kangkung ditanam di parit monsun Tasik Anak, Pantai Tengah yang menjadi saluran kumbahan hotel sekitarnya. Mengambil masa 2 bulan dari sekarang, tanaman itu akan membiak dan berfungsi sebagai penapis semula jadi. Inisiatif diambil bagi membersih dan menyah bau sisa air yang mengalir ke laut agar tidak berbau dan lebih bersih. Dan ini boleh membersihkan air. Konsep dia constructed wetland bioremediation. Kita pakai biologi alam sekitar, nature to clean the water. Kerana nature provide if we know how to manage. Lebih 2,000 batang pokok semalu air dan kangkung yang ditanam itu akan menyerap bahan seperti fosfat, nitrit, amonia dan logam berat di dalam parit tersebut. Lebih 60 sukarelawan dari 19 organisasi, awam dan swasta bekerjasama menanam spesies tumbuhan berkenaan. Baiklah saudara, berita wilayah berakhir di sini. Layari Facebook Berita RTM atau muat turun aplikasi RTM Mobile secara percuma di Google Play atau App Store. Saluran berita juga boleh ditonton secara dalam talian di myclick.rtm.gov.my dan teruskan bersama saluran Berita RTM di My Freeview 123 dan boleh ditonton di TV1 dan TV2. Terima kasih kerana setia bersama RTM, jenama diiktiraf paling dipercayai. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sayangi Malaysia.